Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada sesi yang lepas kita dah habis beberapa topik yang berkaitan dengan macam mana cara riwayat-riwayat hadis yang ditulis dalam kitab-kitab hadis, dalam manuskrip-manuskrip yang asal. Dan pada hari ini insya-Allah kita akan sambung lagi yang berkaitan dengan sifat riwayat al-hadis, iaitu kita belajar tentang bagaimana ataupun sifat sesuatu periwayatan hadis. Yang lepas kita dah sebut tentang beberapa aspek yang ada saling kait mengait. Macam kita dah cerita tentang kalau nak macam mana nak riwayatkan hadis, apa lafaz-lafaz yang digunakan, macam haddatsana ke haddatsani ke akhbarana ke. Dan insya-Allah pada bab yang ni kita akan sebut lagi beberapa bab yang berkaitan dengan sifat-sifat riwayat hadis. Bait yang ke-485 insya-Allah yang kita akan baca. Wa man rawa min kutubin wa qad ari hifdhan aw as-sama'a lamma yadhkuri aw ghaba aslun in yakut taghiru yanduru aw ummiyun aw dariru yadbituhuma mu'tamadun mashhuru fa kullu hadha jawwaza al-jumhur. Okey, yang ni dia nak sebut tentang macam mana seseorang perawi itu sepatutnya dimeriwayatkan sesebuah hadis. Okey. So dalam bab ni kalau dia kata seorang perawi itu kalau dia nak riwayatkan daripada kitab dia, iaitu dia so depend pada kitab. Maksudnya dia punya hafalan dia dia tak hafal, ataupun dia hafal hadis-hadis dalam buku tu tetapi hafazan dia teruk, tak berapa kuat, maka ini satu masalah, satu isu lah. Dan kemudian ada isu yang lain, jazakallahu khair. Dan antara isu yang lain iaitu seorang perawi itu dia nampak pada kitab hadis tu tulisan dia sendiri. Dia nampak tulisan dia sendiri, ataupun dia nampak pada buku tu tulisan someone yang dia percaya, kawan dia ke yang dia percaya dia memang okey. Cuma dia tak sure hadis-hadis yang ada dalam buku tu adakah dia memang ada dengar betul-betul daripada syekh ataupun tak. Dia macam kes dia is orang tu tulis tapi dia tak ingat. Macam kita, mungkin kita akan jumpa buku-buku nota zaman-zaman dulu kalau kita belajar kat sekolah dulu, tapi kita tak sure buku ni kita tulis ni macam mana, dengan cikgu siapa ke, adakah betul-betul macam tu. Juga dalam hadis, bila kita, ada perawi yang bila dia jumpa buku dia tengok ini memang tulisan aku, tapi dia tak tahu aku tulis hadis ni memang aku dengar ke daripada Syekh Fulan, ataupun sebenarnya aku tak dengar daripada Syekh Fulan. Sebab kalau dia tak dengar daripada Syekh Fulan, maka tak bolehlah dia nak riwayatkan hadis tu daripada guru dia. Sebab syarat dia nak riwayatkan hadis secara bersambung, yang kita dah bincang pada sesi-sesi yang lepas, mesti dia pernah dengar hadis tu direct daripada guru dia. Tapi dalam kes ni ada orang dia tak ingat, ada orang dia tahu tulisan dia tapi dia tak tahu, dia tak pasti dia ingat atau dia riwayat daripada guru dia ataupun tak. Ini kes yang kedua. Ataupun someone ni dia hilang buku dia. Buku dia sama ada kawan dia pinjam tak pulang-pulang, ataupun buku dia hilang. So buku dia gone. Kalau orang tanya hadis ni, dia kata ini hadis dia. Dia riwayat daripada guru dia tak? Dia kata dia riwayat daripada guru dia. Tapi macam mana kita nak make sure apa yang disebut tu sama macam buku dia yang dah hilang tu? Okey, ini satu lagi kes. Dan satu lagi kes yang keempat, iaitu seorang perawi yang dia riwayat daripada guru dia. Dia ada buku catatan dia, tapi tiba-tiba tak lama kira lepas daripada tu dia buta. Ini maksudnya dia buta. So macam mana kita nak
nak sabitkan riwayat dia daripada guru dia. Dan ataupun seorang perawi ni buta huruf, ummi. Kalau dia buta huruf, dia tak boleh nak tulis. So boleh tak kalau kata dia nak riwayatkan sesebuah hadis tu daripada guru dia? Dia tak tahu tulis, dia mungkin tak dapat nak buktikan dia riwayat daripada guru dia ke apa. So ini ada dalam 4 kes kat sini yang insya-Allah kita sentuh secara ringkas. Yang kes yang pertama, boleh tak kita berhujjah dengan hadis ataupun riwayatkan hadis daripada seorang perawi? Boleh tak kita terima hadis yang diriwayatkan seorang perawi yang tak hafal hadis dia, tetapi dia depend hadis dia pada kitab-kitab dia? Jumhur ulama mengatakan boleh. Maksudnya boleh walaupun perawi itu dia tak hafal hadis dia, tak disyaratkan perawi itu hafal hadis dia, as long dia ada kitab yang boleh menjadi bukti diriwayatkan hadis itu daripada guru dia. Kalau kita ingat awal-awal dulu kita ada sebut syarat seorang perawi itu diterima riwayat dia, dia seorang yang dhabit. Dhabit ni ada 2 jenis. Satu, dhabit dari segi hafalan. Maksudnya dari segi hafalan dia memang mantap. Macam mana didengar daripada guru dia, macam tu juga disampaikan hadis dia. Dan yang kedua, dhabtul kitab. Maksudnya dia seorang yang bab tulisan ni dijaga. Mungkin dia tak hafal hadis tu, tapi dari segi tulisan, dia punya kitab dia selamat daripada perubahan, sama macam mana dia dengar daripada guru dia, atau sama macam mana disalin daripada naskah guru dia ke. Kalau kata macam tu condition dia, maka jumhur menerima riwayat perawi yang tak hafal hadis tu. Ini salah satu daripada sifat riwayat hadis. Situasi yang kedua, seorang perawi yang mana dia nampak dia punya buku, tulisan, dia tahu ini tulisan dia ataupun tulisan kawan dia yang dipercayai, tapi dia tak ingat yang ini hadis yang ditulis dalam buku ni dia dengar daripada guru dia direct ataupun tak, ataupun disalinnya daripada orang lain. Dia tak sure, mungkin dah lama. Jadi dalam kes ini maka jumhur ulama menerima riwayat yang, maksudnya dia menerima riwayat perawi yang tak pasti sama ada hadis dalam buku dia tu dia dengar ataupun tak. Jumhur ulama kata dia boleh riwayatkan hadis tu, sebab dia ada asal buku dia, cuma hafalan dia tak pasti. Bukti dia ada kat situ dari segi tulisan. So walaupun dia mungkin tak ingat, tetapi jumhur menerima riwayat dia. Okey, situasi yang ketiga, kalau seorang tu dia hilang buku dia. Dia dan hafalan dia banyak depend pada buku dia. So boleh tak dia meriwayatkan hadis itu daripada, maksudnya dia boleh tak meriwayatkan hadis tu? Kat sini pun jumhur ulama beritahu, walaupun orang tu hilang buku, tetapi as long kalau kita kata hafazan dia tu tak salah, dari sudut riwayat dia boleh riwayatkan hadis tu dengan betul, dan dicek sama dengan naskah-naskah yang lain, yang mana naskah-naskah yang lain pun tak ada perubahan, boleh diterima riwayat daripada seseorang perawi. Yang keempat tadi kita sebut, kalau orang tu buta ataupun buta huruf dan dia tak ingat hadis tu, lafaz hadis tu daripada mulut orang yang didengar, tapi dia ada buku yang diriwayatkan hadis tu. Sini pun sama, jumhur ulama bagi tahu kita boleh terima hadis yang diriwayatkan oleh orang buta tersebut, asalkan ada seorang saksi yang mana yang thiqah, yang dia saksikan bahawa orang buta ni atau buta huruf ni memang ada mengambil hadis tu daripada guru tersebut, dan juga kemudian buku dia, kalau kata ada naskah-naskah yang pernah dia tulis yang selamat daripada perubahan. Maksudnya kita boleh terima riwayat perawi-perawi yang macam ni, yang ada unsur-unsur kurang sikit dhabit dia dari sudut hafazan, sama ada dia buta, sama ada kitab dia hilang, sama ada hafalan dia tak berapa kuat.
overall kita faham riwayat dia still boleh, dia boleh diterima, dia boleh meriwayatkan hadis tu selagi mana kalau dia ada buku yang dia depend, buku dia tu tak ada perubahan. Dari segi sangkaan kita, buku tu tak diubah. Tak ada kira kata orang padam ke, orang tokok tambah itu dan ini, maka still boleh kita meriwayatkan hadis tu daripada perawi-perawi tersebut. Okey. Dalam bait 488 dia kata wa man rawa min ghairi aslihi bi an yasma'a fiha asy-syaikh aw yusmi'a lan la yujawwizuhu wa ra'a ayyubu jawazahu wa fassala al-khatib ini tma'anna annaha al-masmu'u fa yujizhu yubahil majmu'u. Dia bagi tahu kat sini siapa pula kalau ada orang dia nak riwayat daripada naskah satu buku yang mana tak ada sama dia daripada guru dia. Maksudnya dia tidak mendengar naskah tersebut daripada guru dia. Dari satu buku dia jumpa ataupun buku ni buku kawan dia ke, tapi buku tu tak ada sama dia. Maksudnya tak sabit dia dengar hadis-hadis yang ada dalam buku tu daripada guru dia. Dan ataupun situasi dia buku tersebut juga tak di muqabalah, ni macam kita sebut muqabalah ni tak diganding, dibandingkan, dicek dengan buku-buku yang lain. Nak tengok daripada segi kesahihannya. Tetapi buku ni pernah dibaca pada guru dia. Contoh, okey, ini buku ni kawan dia pernah baca kat guru dia. Dan guru dia sahkan betul, ini adalah naskah kitab dia, hadis-hadis dia betul semua. Tiba-tiba kawan dia datang, dia ambil buku ni sah. Ni adalah buku dia. Tapi dia ambil buku ni, dia kata ni kawan aku, tu pun guru aku juga. Tapi dia tak dengar hadis-hadis dalam ni daripada guru dia. Tapi dia kata okey, dia nak kata aku nak cakap haddatsana Syekh fulan. Dia maksudnya dia nak kata dia dengar, dia ambil hadis ni daripada guru dia sekian. Boleh ataupun tak? Of course jumhur ulama bagi tahu tak boleh. La yujawizu. Tak boleh lah. Sebab dia tak ambil hadis tu direct daripada guru dia. Kalau dia sebut hadis tu dia ambil daripada guru dia, maka dia akan jadi mudallis. Maksudnya someone yang menyembunyikan keaiban yang orang ingat dia sebagai anak murid kepada guru dia, memang didengar daripada guru dia, tapi hadis ni, naskah kitab ni, dia tak dengar daripada guru dia. So ini part yang kita kata dalam bab tadlis, yang nak menyembunyikan aib dalam sanad. Ini bab yang paling susah lah kalau kita nak check betul-betul. Tapi dia bagi tahu kat sini wara'a ayyubu jawazahu wa fassala al-khatib. Ayyub bin Abi Tamimah As-Sakhtiyani yang meninggal tahun 131 Hijrah, seorang ulama besar hadis, dia pula kata boleh. Ni antara pandangan-pandangan yang rare sikit lah, tapi mungkin kerana pada zaman tu situasi dia berbeza. But Al-Khatibul Baghdadi dia kata pula, dia perincikan, kalau betul naskah ni dia yakin ini adalah daripada guru dia dan naskah ni tak diubah, maka dia boleh riwayatkan naskah tu. Kalau dia tak sure, maka tak boleh. So ini antara sifat-sifat riwayat yang mana berlakulah dalam kata dunia-dunia riwayat hadis. Dia boleh nampak tak gambaran ni? Rasa ramai bela dia bab-bab riwayat hadis ni. Ya. Tadi cakap kan, dia ni tak hafal hadis ni kan. Lepas tu dia buka dan dia buta huruf pula. Macam mana dia nak offerkan dia punya. Maksudnya dia kalau dia buta huruf, dia akan hafal daripada dengar. Dia macam orang buta lah juga. Maksudnya dia tak boleh nak membaca. So condition dia akan hafal dengan dia dengar perawi tu baca ataupun guru dia baca hadis, dia hafal.
Dan memang zaman dulu, zaman-zaman orang kuat ingatan, dia boleh dengar sekali, dua kali ulang macam tu, dia dengar, dia boleh hafal terus. Macam mana zaman-zaman para sahabat Nabi dulu, yang mana ramai daripada para sahabat Nabi buta huruf. Tetapi walaupun dia buta huruf, tetapi dia dengar daripada Nabi SAW hadis-hadis tertentu, dia boleh terus sampaikan hadis tu macam mana dia dengar daripada Nabi. So kat situ kita tengok walaupun dia buta huruf, as long hadis yang disampaikan tu is kuat, dan dia boleh seorang perawi yang dari sudut hafazan dia boleh dipercayai, maka dia boleh depend pada hafazannya. Kalau perawi buta pula, dia ada dua suasana, situasi lah. Satu, dia memang buta daripada asal. Dan kalau satu buta daripada asal, dia sama kes macam orang buta huruf tadi lah. But kalau dia buta kerana penyakit, mungkin masa dia dah tua. Zaman dulu, kalau kita baca biografi ulama-ulama hadis ni, ramai orang yang buta sebenarnya bila dia dah lanjut usia dia. Saya pun tak pasti, sebab dia ada bila dipanggil ad-darir, al-a'mash, al-a'ma. Ni semua gelaran bagi orang yang masalah penglihatan mata. Ada yang macam dia orang kata dia nampak bayang-bayangnya. Dia nampak tapi dia tak buta sepenuhnya. Dia buta lah juga, maksudnya dia tak nampak cahaya, dia tak nampak apa. Dan saya tak tahu is it kerana katarak ke. Tak pasti zaman tu kita mungkin dia tak ada nama spesifik penyakit-penyakit mata ni. So kalau yang ni berbeza. Kalau dia memang seorang perawi yang ada hafalan yang kuat, walaupun dia buta, kemudian masa dia dah tua, tapi hafalan dia tak efek, dia boleh riwayat macam biasa tanpa ada salah, maka ulama akan terima riwayat dia walaupun dia dalam keadaan yang buta. Tapi ada ulama yang besar macam Abdul Razak bin Hammam As-San'ani, dia masa mata dia celik, dia padu, tapi bila dia buta, dia punya hafalan dia celaru. Sebab dia mungkin depend banyak pada buku berbanding dengan hafazan. Once dia buta, hafalan dia banyak salah. Sampai kan bila dia nak bagi hadis dekat Yahya bin Ma'in, Yahya bin Ma'in tu murid dia. Yahya bin Ma'in bagi tahu, jangan melainkan ada orang baca daripada buku. Maksudnya orang tu akan baca balik kamu punya buku, baru aku terima riwayat daripada kamu. Maksudnya Abdul Razak bin Hammam ni sampai dia senyum lah tengok how Ibn Ma'in yang strict dalam riwayat ni tak percayalah dia punya hafazan. Sebab dia bila dia buta, orang yang tak mumarasah, yang tak selalu praktiskan hafazan, dia akan mudah lupa. So bila dia buta, dia dah tak boleh nak mengulang lah. So dia akan depend pada orang yang akan membacakan buku tu pada dia. Ada orang bila dia buta, orang yang baca tu anaya dia. Ada juga. Maksudnya dia punya pembaca ni banyak buat salah. Dan pembaca dia tu bila dia baca salah, bila dia pergi masukkan benda-benda yang bukan-bukan, orang-orang yang dengar hadis tu ingat salah tu daripada guru tu. Tapi sebenarnya salah tu daripada pembaca dia. Ada juga kes-kes macam ni yang mana menyebabkan guru tu yang dipersalahkan, dituhmah kesalahan. So kat situ muhaddithin dia akan check lah. Dia akan check, okey, ni memang asal hafazan ni kuat ataupun tak. So ada perawi bila buku dia terbakar, macam Ismail bin Ayyash, bila buku dia orang terbakar, Ibn Lahiyah bila terbakar, habis dia punya hadis-hadis dia banyak dah celaru. That's why some ulama dia tahu, okey, bila buku dia hilang, bila dia dah berpindah ke negeri ni, buku dia hilang. Okey, so kita check. Kalau hadis dia dekat negeri sekian, kita kena check dulu betul-betul. Sebab celaru. Hafalan dia tak kuat, dia hanya depend pada buku semata-mata. Itu macam kita lah sekarang. Kalau kita tak hafal, katakan orang suruh kita jadi imam tarawih, kena baca banyak. Kalau depan kita tu ada Quran, kita jadi imam baca, okey lah, tak ada masalah. Tiba-tiba kipas tiup, dia punya muka surat dia terbalik ke sebelah. Oh sudah, kita pun dah mula salah banyak lah membaca. Sebab
Kita tak betul-betul dhabit untuk nak hafal. But kalau kita baca, sedap. Tajwidnya, tak salahnya, very good. Tapi bila angin tiup sikit, habis. Waktu jangan lupa letak batu ke apa kat tu. Bagi orang yang baca mushaf tu lah. Okey. Maksud ni antara situasi sifat-sifat riwayat hadis yang pernah berlaku dalam dunia periwayatan hadis. Okey. Kemudian dia masuk pula kepada bab hukum kalau hafalan kita berbeza dengan buku kita. Ini sudah. Kadang-kadang boleh jadi. Kita tengok tulisan kita, lain. Yang kita ingat, rasanya yang kita ingat lain. Manusia memang ada macam tu. Dia ingat benda lain, tapi dia tengok ada bukti lain. Tapi dia confirm apa yang dia ingat tu macam tu. Sometimes ada seorang tu, dia pernah janjilah. Contoh dia kata, InsyaAllah, saya akan, kalau saya dapat sekian-sekian-sekian, ataupun kalau kamu buat sekian-sekian, saya akan bagi itu ini. Once bila orang tu dapat, mungkin dah bertahun sikit, dia remind lah. Dia kata, kalau dapat macam ni, nak bagi ni kan. Ya ke? Ada ke? Tak ada pun, rasanya tak ada. Betul lah? Ya, betul. Dia pun cakap, ya janji aku dengar. Wallahi aku dengar kau cakap, wallahi aku tak ingat. Dia pun sure dia tak ingat. Member seorang tu kata, memang betul, dia ada cakap. So, kekeliruan tu boleh jadi bila dia berbalik kepada hafalan. So, kalau dalam riwayat hadis, kalau kita tengok apa yang ditulis dalam buku tu berbeza dengan hafalan kita, boleh kita, mana satu yang kita nak terima? Nak terima yang buku ataupun nak terima yang hafazan? So, dia kata kat sini, dalam bait 491, man kutbahu khilafa hifdhihi yajid wa hifdhahu min hal kitaba ya'tamid kadha min asy-syaikhi wa syakka wa'tamad hifdhan idza ayqana wal jam'u asad. Kama, yang tu dulu. Kadha min asy-syaikhi, maksudnya dia nak bagi tahu ini, kalau kita hafal daripada buku, maksudnya kalau kita memang hafal, katakan ini buku yang saya hafal. This is book yang saya hafal. Bila saya buka buku ni, dalam hafalan kita, lain. Seingat aku bukan macam ni. Tapi dalam buku ni tulis macam ni. So, kalau memang ini buku yang kita depend untuk nak hafal, maka buku yang akan jadi, maksudnya buku ni yang akan jadi rujukan utama. Maksudnya hafazan kita salah. Sebab kita hafal daripada buku ni. Faham? Boleh nampak? Okey. Kalau kita ingat daripada buku ni dan hafalan kita berbeza daripada buku ni, maka kalau ada perbezaan antara hafalan dan buku tu yang akan jadi penentu dia. So, kita hafal daripada buku tu. Okey. But, kalau pula dia kata kat sini, kita hafal daripada sumber yang lain, atau kita hafal daripada mulut orang. Maksudnya kita dengar daripada guru tu dan kita ingat. Dan kemudian kita jumpa dalam setengah buku, dia tulis lain daripada apa yang kita hafal. Dan kita yakin dengan hafalan yang kita ingat dalam kepala kita, maka kat situ boleh diterima hafalan yang daripada memori someone, walaupun dia berbeza daripada buku. But kalau dia ragu-ragu dengan hafalan dia, maksudnya dia kata, ya kot, entahlah, rasanya macam tu kot. Kalau dia rasa macam tu, maka buku tu akan jadi source yang pertama. But kalau dia sure dengan hafalan dia, dalam apa yang orang lain catat lain, maka hafalan dia boleh jadi satu penentu juga, aras untuk nak diterima riwayat yang dia riwayat daripada hafalan dia. Boleh nampak? Okey. Kemudian masuk dalam bab apa hukum riwayat bil makna. Apa maksud riwayat bil makna? Maksudnya kita ada satu lafaz hadis, tetapi kita olah lafaz dia, makna dia mungkin tak berapa lari, tapi
maksudnya kita tak riwayat betul-betul sama macam lafaz dia, but kita riwayat dengan makna. Sebagai contoh, kalau hadis, katakan hadis Nabi SAW bagi tahu is ada orang yang bermusafir dalam keadaan yang berdebu, kemudian dia benadah tangan, mengangkat tangan kepada Allah Azza wa Jal, berdoa, ya Rab, ya wahai Tuhan, wahai Tuhan, wa mat'amuhu haram, makanan dia, sumber makanan dia haram, wa malbasuhu haram, sumber pakaian dia haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Itu lafaz hadis. Tetapi kita olah secara bil makna. Kita kata, okey, akan ada lelaki yang mana dia punya sumber-sumber dia haram. Sebabkan sumber dia haram, Allah tak terima doa dia. Itu apa yang Nabi SAW sebut. Jadi, apa yang disebutkan oleh orang tu, dari segi makna, betul lah, sama dengan lafaz hadis yang awal tadi. Tapi lafaz dia tak sama betul-betul. Dari segi konten, yes. Okey, macam mana hukum dalam bab riwayat hadis dengan makna? Okey, itu dalam bait separuh yang kedua 493. Dia kata, "Man yarwi bil ma'na khilafun qad kufi, fal aktharuna jawazu lil 'arifi, thalithuha yajuzu bil muradifi, wa qila in awjaba ilman al khabar, wa qila in yansa wa qila in dhakar, wa qila fil mawqufi wa mna'hu lada musannafin wa ma bihi tu'ubbida." Okey, yang pertama kat sini dia bagi tahu is, kalau kita nak riwayat makna hadis, perlukah kita kena ingat sebiji-sebiji lafaz hadis tu, ataupun kita boleh sebut, kita ulah sikit lafaz dia secara bil makna? Okey, kat sini pun kalau kita tengok mazhab ulama dalam bab ni pun ada pelbagai lah. Yang kat sini dia kata fal aktharuna jawazu lil 'arifi, ramai daripada para ulama yang mengharuskan riwayat hadis dengan makna hanya kepada orang yang mahir, orang yang tahu tentang madlul lafaz-lafaz tu. Sebab dalam Arab, setiap daripada kalimah dia ada makna dia. Makna dia yang mungkin kenapa dalam hadis guna perkataan ni, mungkin makna dalam perkataan ni boleh membawa beberapa maksud, mungkin dia akan membawa maksud yang tertentu. Dan kalau orang tu dia tak faham, dia ubah kepada kalimah yang lain, perkataan yang lain, dia akan jadi hukum yang lain nanti. Dia boleh bagi efek pada hukum. Dan mesti syarat dia orang yang arif ni, orang yang mahir dalam bahasa Arab. Dia tahu perkataan ni apa perkataan yang seerti. Perkataan ni kalau kita nak tukar, apa yang kita boleh guna. Sebab perkataan Arab dengan ada alif lam, dengan tak ada alif lam, dia ada kadang-kadang maksud yang berbeza. Sebab tu dalam hadis, kalau dalam hadis disebutkan perkataan macam hadis berkaitan dengan sedekah, dia guna perkataan sadaqah. Kita nak faham sadaqah tu maksudnya sadaqah sunat, yang kita selalu bersedekah sunat ni, derma, infak dan sebagainya, ataupun sedekah itu maksud dia zakat. Tiba-tiba kita pandai-pandai je, semua hadis yang ada perkataan sedekah kita tukar jadi zakat. Mungkin tak. Sebahagian daripada hadis walaupun disebut sedekah, dia tak masukkan zakat, dimasukkan sedekah sunat tu. Tetapi ada sebahagian daripada hadis dia memang masukkan sedekah, yang dimasukkan itu memang zakat. So kalau kita pandai-pandai je tukar, kita ingat semua sedekah tu zakat masuklah. So kita ubah perkataan-perkataan, dia akan memberi impak kepada makna sesuatu hadis. Sebab tu bila berbezanya lafaz-lafaz hadis ni, sometimes dia akan menatijahkan hukum yang berbeza dan akan menghasilkan istinbat ulama yang berbeza pada hadis-hadis tersebut. So ini implikasi daripada kita riwayatkan hadis secara makna. Tapi masya-Allah tabarakallah, kalau kita tengok lafaz-lafaz hadis,
hadis yang sama tetapi daripada riwayat yang berbeza, daripada sumber yang berbeza, katakan Abu Daud riwayat hadis ni, katakan Tirmizi riwayat hadis ni, katakan Bukhari riwayat hadis ni, kebanyakan daripada hadis kita akan tengok almost sama. Kalau ada berbeza pun berbeza sikit-sikit je. Kebanyakan lafaz dia sama. Itu riwayat, maksudnya kita nak tengok betapa teliti ulama dulu nak meriwayatkan sesebuah hadis. Maksudnya perbezaan sikit-sikit tu menunjukkan bahawa dia bukan betul-betul lafaz yang tepat. Tetapi walaupun ulama dulu sebut bil makna, tapi dia punya ulahan tu mirip dengan lafaz asal hadis. Tepat dia punya ni. Yang ini bab yang berkaitan dengan riwayat bil makna. Okey. Kemudian dia kata thalithuha yajuzu bil muradifi. Dan ada juga pandangan ulama macam Ibnu Sirin rahimahullah yang mana dia kata boleh kalau nak ubah lafaz-lafaz dalam hadis tetapi hanya guna perkataan seerti. Sinonim ke? Sinonim ke antonim? Sinonim. Okey. Dah lupa tu zaman SPM lah. Maksudnya hanya boleh guna perkataan seerti sahaja. Baru boleh diubah hadis tersebut luar daripada lafaz yang asal. So ini penting kalau kita nak faham dalam bab meriwayatkan hadis bi al-ma'na. Kemudian dia kata waqila in aujaba ilmanil khabar. Ada sama ulama dibezakan pula. Dia kata kalau hadis itu berkaitan dengan ilmu, teori, something like that, maka boleh riwayat dengan makna. Sebab purpose dia tu bukan pada lafaz, tapi pada content. Tetapi kalau hadis itu berkaitan dengan amalan, ataupun berkaitan dengan zikir, ataupun berkaitan dengan doa, maka mesti kena lafaz yang betul. Sebab amalan itulah kalau diubah sikit takut berbeza amalan tersebut. Kalau diubah lafaz doa tersebut, dah lari daripada apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Ini some daripada pandangan ulama. Setengah lagi ulama disebut waqila iyansa waqila in dzakar. Some ulama dia kata kalau orang tu ingat, kalau orang tu lupa lafaz tu, dia boleh riwayat bil makna. Tapi kalau dia hafal hadis tu, tak boleh diubah hadis tu bil makna. Kalau dia betul-betul katakan saya hafal hadis innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, katakan hadis tu. Saya tahu lafaz ni saya hafal, saya tak boleh sebut-sebut riwayat hadis ni ubah-ubah lafaz dia bil makna. Setengah ulama kata begitu. But apa pun dia kata waqila fil mauqufi wamna'uhu lada musannafi. Some ulama pula dia bagi tahu kita boleh ubah riwayat hadis bil makna ni pada hadis-hadis mauquf, iaitu hadis-hadis asar daripada sahabat, tabi'in, okey. Tapi hadis Nabi jangan ubah. Jangan sebut riwayat bil makna. Dan ada juga ulama sebut kalaulah hadis itu memang ditulis dalam buku dan kita nak riwayatkan hadis yang ada dalam buku tu pada orang lain, jangan ubah. Since benda tu dah ditulis dalam buku, maka jangan pandai-pandai sebut hadis yang lain. Katakan saya baca hari ni kita baca syarah Alfiyah As-Suyuti kat sini. Kita baca Alfiyah Suyuti. Dah ada ditulis dalam buku Alfiyah ni. Tiba-tiba saya pun belasah je baca macam dengan makna je. Padahal benda tu dah ditulis. Maka yang tu tak dibenarkan. Tapi kalau kita nak faham overall, ulama mengharuskan untuk kita riwayatkan hadis bil makna. Maksudnya ulama mengharuskan untuk nak kita olah sikit hadis tu, taklah semestinya betul-betul mengikut lafaz dia, dengan syarat lah. Dengan syarat orang tu tahu bila diubah hadis tu akan jadi apa. Jangan jadi macam kita tengok sometimes orang dia nampak hadis tu, dia baca hadis tu, tapi dia faham salah. Bila dia faham salah, hasil dia pun jadi salah, amalan dia pun jadi salah. Padahal hadis tu bagi tahu benda lain. Tapi
disebut ataupun dia faham benda lain. Contohnya kalau dia ingat bila Nabi SAW bagi tahu bertahlil lah. Dia kata ni boleh bertahlil. Padahal hadis Nabi tahlil tu maksudnya la ilaha illallah. Tapi dia faham tahlil yang dia nak buat tu biasanya. Itu bila dia tak faham hadis tu dengan baik, itu yang akan jadi problem lah. Apatah lagi kalau diolah lagi lafaz hadis tu lain, macam inilah hadis agaknya lah hadis-hadis berkait baru ni agaknya famous clip pasal kata apa nama meteor lah apa benda nak turun tengah bila Ramadan, kata Ramadan dia pun sebut hadis hasan sahih. Kita pun pelik, hadis hasan sahih ni hadis Tirmizi, biasanya hadis Tirmizi je sebut, sebab tak ada dan tak dijumpai exactly apa yang disebut begitu. Even hadis-hadis yang sebut pada apa kiamat berlaku masa Ramadan ni semua ada masalah dari sudut tu. So dia daripada mana dia dapat hadis ni dan dia faham macam mana? Nak sebut dukhan tu pun dalam lafaz hadis dia tak mention sumber, tak ada. So ini implikasi bila orang pandai je nak sebut riwayat hadis tu bil makna, tapi dia akan menatijahkan makna yang lain. So ini benda yang kena faham elok-elok. Bukan semua orang boleh riwayat hadis bil makna. Kalau tak dia akan rosak hadis. Okey. Baik yang 497 dia kata wa qul akhiran aw kama qala wa ma ashbahahu kasyakki fi ma ubhima. Kalau kita sebut satu hadis sangat digalakkan, kita sebut pada akhir dia au kama qal au nahwahu. Maksudnya kita kata au kama qal ni atau semacam mana yang Nabi SAW sebut, au nahwahu ataupun lebih kurang macam itulah lafaz dia. Maksudnya kalau kita ragu-ragu hadis ni macam ni ke macam mana, kita baca hadis tu kita sebut au kama qal. Ibnu Mas'ud sendiri pun bila dia sampaikan satu hadis daripada Nabi dia akan sebut au nahwahu. Maksudnya dia tak jazamkan, dia tak confirmkan lafaz hadis ni macam inilah yang Nabi sebut, tapi dia akan sebut lebih kurang macam itulah bunyi dia, lebih kurang macam itulah, macam inilah lebih kurang. So ini antara salah satu daripada adab kalau kita menyebut hadis Nabi dalam keadaan kita tak berapa sure lafaz dia secara exactly. Okey, 498 sampai 500. Kat sini dia sebut tentang bab kita nak ikhtisarkan hadis. Boleh tak kita nak ringkaskan hadis? Ringkaskan hadis ni kita tahulah kan, hadis tu panjang, tiba-tiba kita sebut dia ringkas je. Okey, semua boleh faham maksud meringkaskan hadis? Okey. So kat sini dia beritahu jumhur boleh. Jumhur mengharuskan untuk kita meringkaskan hadis dengan syarat makna dia tak lari. Dan orang yang meringkaskan itu mahir, orang yang faham, orang yang tahu dari segi makna hadis, dari segi bahasa Arabnya, dia mahir dalam nak meringkaskan, that's good. Sebab skill nak meringkaskan tak semua orang boleh buat. Let's say kalau orang tu bagi satu buku tebal, ni praktis, saya minta pada semua orang hari ni buku Talbis Iblis, minta setiap seorang ringkaskan satu bab, ambil satu bab masing-masing, ambil satu bab, ringkaskan, dan kita tengok hasilnya. Orang yang pandai meringkaskan hadis ataupun buku ke apa, dia pandai, dia akan ringkaskan dengan tak menghilangkan konten asal. Tujuan objektif buku tu punya konten yang asal dia tak dia mahir. Kalau orang yang tak mahir ringkaskan, banyak benda hilang. Dia cuba nak ringkas, poin yang sepatutnya ada hilang. Ataupun tiba-tiba dia ringkaskan bawah ni tak ada kesinambungan antara atas dengan bawah. So jadi macam macam belaga pula. Kat atas sebut macam ni, bawah sini. Padahal dia tersalah buang, dia tersalah ringkas. So this is important kalau kita nak ringkaskan hadis. Kalau kita ragu-ragu kita nak ringkas ke tak nak ringkas, tak payah ringkas. Sebab dikhawatiri orang akan tuhmah kita punya riwayat bercanggah. Kadang-kadang satu tempat kita riwayat hadis tu secara penuh,
Satu tempat kita sebut secara ringkas. Orang yang mungkin tak apa faham, macam mana boleh hari tu sebut macam panjang je hadis ni, apa kali ni macam singkat je kan, macam ada kontradik lah. So kalau kita risau orang ingat kita punya hadis ni kontradik, tak payah buat. But kalau kita tengok dalam bait 500 disebut kat sini, wal khulfu fi at-taqti'i fi at-tasnifi yajri wa aula minhu bit takhfifi. Kalau perlu kita nak ringkaskan, okey, kat sana ada dua. Satu ikhtisar kita ringkaskan. Satu lagi taqti'ul hadis. Taqti'ul hadis kita potong-potong hadis. Potong hadis ni macam mana yang Bukhari buat. Hadis tu panjang ataupun hadis tu okey sikit, tapi dia ada membawa pelbagai hukum. Katakan hadis Jibril dalam Sahih Muslim disebutkan tentang malaikat Jibril datang bertanya kepada Nabi apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Kemudian bagi tahu kat aku tanda kiamat. Okey, mungkin secara zahirnya kita boleh bahagikan hadis ni kepada 4 bab. Kita potong hadis tu, yang mana bab ditanya rukun Islam, masuk dalam perbahasan rukun Islam. Yang mana dicerita pasal ihsan, kita masuk dalam bab ihsan. Yang mana dicerita pasal hari kiamat ni, tanda kiamat ni, kita masuk dalam bab hari kiamat. Maksudnya kita cut boleh. Dan ulama sebut, yang ni Bukhari buat. Dan Bukhari biasanya dia akan potong-potong hadis, dia akan letak hadis ni dekat tempat-tempat dia lah. Sebab dia malas nak panjang-panjang yang tak ada berkenaan. Nanti orang confuse. Dia letak dalam bab solat, tiba-tiba ada cerita pasal kiamat, tiba-tiba ada cerita pasal perang, tiba-tiba ada cerita So solat tu dipotong, dia ambil yang solat. Tempat yang menjadi point untuk difahami hadis tu mengikut bab ni. Muslim tak. Al-Imam Muslim rahimahullah, sebab tu ulama lebih suka gunakan lafaz Imam Muslim. Sebab lafaz Imam Muslim dia akan letak hadis tu macam tu lah. Diulang, diletak balik, letak balik. Imam Bukhari dia tak nak ulang-ulang sangat hadis dia. Imam Muslim dia tak. So some ulama dia suka guna lafaz Muslim sebab dia kata Muslim ni lebih teliti dalam bab lafaz dan dia akan biarkan macam mana asal. Kalau kata hadis tu panjang, mengandungi banyak hukum, letak aja. Pandai-pandailah umur istinbat nanti. So itu beza. Tapi kat sini Suyuti bagi tahu, kalau kita kena pilih antara dua, antara taqti' dan ikhtisar, taqti' lagi utama. Dahulukan taqti', kita potong hadis. Sebab bila kita potong hadis, kita masih membiarkan asal itu ada. Cuma dia akan diletakkan di tempat-tempat dia lah. Kalau kita ikhtisar, kita ringkaskan hadis, maka kita mungkin akan membuang banyak lafaz-lafaz hadis ataupun kalimah-kalimah yang penting. So lebih baik kita potong daripada kita ringkaskan. Sebab ringkas boleh jadi hilang benda-benda yang tak diingini. Baik yang 501 dibagi tahu kat sini, wahdhar minal lahni awit tashifi khaufan minat tabdili wat tahrifi. Bila kita membaca hadis, elakkan daripada kita melakukan lahan. Apa maksud lahan? Kat sini disebut 3. Lahan, tashif dan tahrif. Lahan iaitu kesalahan, salah baris bila baca. Bila kita baca hadis salah baris, maka dia boleh berubah makna dia. Kalau masih ingat lagi dalam sebulan lebih lepas, kita ada cerita tentang implikasi salah baris kepada hukum sembelih janin. Kalau siapa masih ingat, kan beza baris depan, baris atas je. Sampai membezakan antara mazhab Hanafi dan mazhab yang lain. Kalau kita sembelih ibu dia, tiba-tiba ada anak dia kat dalam. Anak dia, janin tu kita akan sembelih ke ataupun tak perlu disembelih. Hanya kerana satu baris dia baca. Berbeza. Lahan, some ulama macam Hamad bin Salamah, dia sangat strict. Baris mesti kena betul. Dia kata kat murid dia, jangan kau riwayatkan hadis tu daripada aku kalau kau lahan. Maksudnya kau baca salah baris. So aku tak salah baris. Dia very very concern dalam bab tu. Tashif pula adalah salah huruf.
Kita baca salah huruf. Salah huruf ni kita boleh tersalah baca dekat sanad ataupun boleh jadi dekat matan. Iaitu contohnya, kalau kita bagi tahu zaman dulu ni kadang-kadang titik pun tak ada tulis. So dia kadang-kadang ada sebahagian ada titik, sebahagian tak ada titik. So kalau kata dia baca Abul Jauza dengan Abul Hawra, ejaan sama. Cuma yang membezakan dia apa? Titik. Tulisan sama bentuk. Dan orang boleh confuse. Abul Hawra, dua perawi yang berbeza, tetapi kalau salah dibaca, boleh salah ataupun boleh satu jadi sahih, boleh jadi satu jadi dhaif. Tahrif maksudnya ada penyelewengan dalam kalimah. Kita tertukar kalimah. Macam dalam hadis Nabi SAW ihtajara fil masjid. Nabi SAW ambil satu kawasan sudut dekat masjid ni, dijadikan macam satu pot untuk nak dia beribadah. Kan kita tengok kalau orang tulis cincai-cincai, ra tu pun macam panjang-panjang macam tu kan. Some orang tersalah baca ihtajara jadi ihtajama. Yang ni memang berlaku dalam riwayat hadis, berlaku kesilapan tu. Makna yang lain, hukum yang lain. Tadi kita kata ihtajara, kita dah sebut makna ni. Ihtajama ni Nabi SAW berbekam kat masjid. So nanti akan jadi kata, oh boleh kita nak berbekam di masjid berdasarkan kepada riwayat ni. Sedangkan itu berlaku tashif, berlaku penyelewengan, kalimah salah. Yang mana akhirnya dia akan mendatangkan implikasi pada hadis. Sebab tu ulama ada karang hadis. Imam Ad-Darqutni pun ada kitab dia At-Tashifat. Syekh Al-Hasan Al-Askari, ulama pada kurun keempat Hijrah pun ada sebut tentang Tashifatil Muhaddithin. Al-Khattabi pun ada tulis juga kitab Akhta' Al-Muhaddithin. Dia sebut tentang kesilapan-kesilapan muhaddithin. Maksudnya kesilapan dari sudut kalimah-kalimah ni. So dia kata jangan baca dengan salah. Kemudian dalam bait yang 503 dia nak bagi tahu kalau kita baca buku dan kita nampak ada kesilapan baris, should be bila kita nak baca dekat murid kita, nak sampaikan pada orang lain, kita kena baca yang dalam buku tu yang already dah tersalah ataupun kita baca dan betulkan. Dia kata kat sini, kalau kita nampak dari segi kesalahan nahunya salah, barisnya salah, dan kita nak sampaikan riwayat tu, kita terus sebut yang betul. Maksudnya tak perlu sebut yang salah walaupun yang salah tu ada dalam buku. Okey. Cuma dalam bab, dia kata dalam bait 504 sampai 506 ni, dia nak kata kalaulah kita nampak dalam buku tu ada kesilapan bahasa ataupun ada tersalah kalimah, tersalah huruf, dan kita tahu is wrong, adakah boleh kita nak riwayat yang betul? Boleh tak kita terus padam, kita ubah yang mana yang betul ataupun tak? Ulama bagi tahu pandangan yang lebih strong is kita jangan padam. Tetapi kita buat macam mana yang kita explain pada sesi-sesi yang lepas. Kita buat satu tanda yang kita macam dia kata tadbib. Tanda ni macam zaman dulu dia buat macam sok separuh. Ataupun kita buat any tanda, dan kemudian tanda ni kita tulislah sama ada dekat nota kaki ke, dekat sebelah-sebelah tu, nak bagi tahu ini ada kesalahan. Kesalahan bahasa. Ini ada kalimah yang dia terbubuh salah. Sebab apa? Ulama kata jangan terus tukar ataupun padam. Sebab dikhawatiri apa yang kita rasa betul, kita yang salah. Ada bunyi? Okey.
Maksudnya dia kata kita kadang-kadang kita ingat kita betul, tapi rupanya kita salah. Ataupun kita ingat kita betul padahal dia ada perbezaan pandangan dalam nak menentukan kalimah ataupun bacaan pada hadis tu. So jangan terus cancel, dikhawatiri kita yang salah. Nanti tiba-tiba kita tahu kita salah lah. Apa yang dulu tulis ah? Kita pun dah tak nampak dah apa yang kita padam dulu. So that's why dia kata sebaik-baiknya kita buat tanda je. Ataupun disebut, kita kata okey, dalam hadis tu dalam hadis tu kita sebut is salah. Tak, maksudnya kita tengok apa yang kita punya naskah ni dengan kawan kita berbeza, riwayat yang berbeza. So dia galakkan kita tulis kat sini kadza waqa'a fi riwayatina. Contoh kita kata macam ni yang kalimah ni yang ada dalam riwayat kita. Lafaz ni yang sabit dalam riwayat kita. Tetapi dalam riwayat yang lain kita sebut kemudian riwayat yang lain tersebut. Okey, boleh nampak? Hopefully boleh nampak. Maksudnya kalau ada perbezaan riwayat dalam konten tu, kita beza, kita jelaskan. Jangan terus kita ingat kita betul, kita salah, kita terus conteng, kita padam, tak. Dan bila kita riwayat, kita kata dalam riwayat kita macam ni kalimah dia, tapi dalam riwayat kawan kita kalimah yang lain. Kita sebut dua ni supaya orang yang dengar tu dia boleh analisis. Okey. Kalau dalam bait 507 kat sini disebut 507 dan 508, kalau ada kalimah yang hilang dalam hadis tu yang mana is well known, memang necessary untuk orang tahu that word, so tak payah kita nak mention lah, dalam naskah kita ni tak ada perkataan ni. Contohnya benda-benda macam kalau kita nak kata macam katakan Muhammad bin Sirin, okay? Tiba-tiba datang dalam sanad tu Muhammad Sirin, dia terjatuh ataupun tak disebutkan bin, tapi famous Muhammad bin Sirin, orang tahu ada ibn kat situ. So kita boleh tambah je bin kat situ tanpa perlu kita nak mention lah, sebab benda tu is well known, orang tahu Muhammad bin Sirin, cuma tertinggal perkataan bin dekat situ. So kesalahan kecil-kecil tak ada masalah, kita betulkan terus dan kita boleh riwayatkan. Tapi kesalahan yang a bit besar, yang ada perbezaan kalimah, perbezaan jumlah, yang ni kita jangan terus betulkan, tapi kita bezakan. Riwayat kita sebut macam ni, dalam naskah lain sebut benda lain. Kemudian dalam bait 509 sampai 511, kat sini disebut tentang kitab yang rosak. Kita ada kitab, tiba-tiba kitab kita tu terjatuh air teh, tak nampak tulisan, ataupun kitab kita tu dimakan anai-anai. Tapi kalau kita tengok terjemahan kat sini ditulis dan belajar daripada kitab, itu terjemahan literal, which is tidak menggambarkan konteks. Ini masuk kat sini is darasa, bukan belajar, tapi dari segi rosak, buku tu rosak. Maka kat sini dia kata kat sini, kalau kita ada muskil yang mana kita nampak macam perkataan tu nampak tak nampak, ataupun tiba-tiba kalimah tu hilang dimakan anai-anai, dia kata kita tanya kawan kita naskah yang lain, apa perkataan yang hilang dekat part yang anai-anai makan tu, atau part yang terkoyak tu. Kalau kawan kita dipercayai, dia bagi tahu kalimah yang kamu terkena makan anai-anai itu sekian-sekian, kita boleh terima kata-kata dia dan terus riwayat. Maksudnya kita boleh terus salin balik kat mana yang koyak tu, dan boleh terus riwayat. Tak payah nak betul ke kamu salah, cek dulu. Tak payah. Kalau orang tu memang dipercayai, dan kita terus riwayat. Bait 512, yang ini dalam
dia berkaitan dengan orang yang mengharuskan riwayat bil makna yang tadi kita bincang, iaitu boleh kita meriwayatkan secara makna, tapi orang yang tak mengharuskan riwayat secara makna, dia tak terlibat dalam perbahasan ni. Dia kata kat sini, wa man rawa matnan an asyakhini wa qad tawafaqa ma'nan wa lafdhu mattahad muqtasiran bi lafdhin wahidin wa lam yubayyin ikhtisasuhu falam yulam أو قال قد تقاربا في اللفظ أو واتحد المعنى على خلف حكوا وإن يكن للفظه يبين مع قال أو قال فذاك أحسن. Okey, kat sini dia nak bagi tahu dalam bait 4 ni, dia kata kalau seorang muhaddis tu, seorang ahli hadis tu, dia ada hadis yang sama tapi daripada 2 orang ataupun lebih. Maksudnya dia dengar hadis yang sama ni daripada 2 guru dia, atau 3 atau 4 guru dia. Makna yang sama tetapi lafaz yang berbeza. Macam mana nak buat? So dia kata boleh, kalau seorang tu ada hadis yang sama berbeza lafaz, kita himpunkan sanad dia, as long dia daripada, orang kata daripada sahabat yang sama, kita cantumkan sanad dia, dan kemudian kita pilih lafaz dan kita sebut lafaz. Contoh, okay, saya kata tengok ini contoh yang mana Al-Imam Muslim buat. Al-Imam Muslim dalam sebuah hadis disebut haddatsana Abu Bakar wa Abu Sa'id kilahuma an Abi Khalid qala Abu Bakar haddatsana Abu Khalid anil A'mash. Okey, ini yang Imam Muslim punya, apa yang Imam Muslim buat. Imam Muslim sebut haddatsana Abu Bakar dan Abu Sa'id. So kat sini ada berapa guru Imam Muslim untuk hadis yang dia nak riwayat ni? 2, Abu Bakar dan Abu Sa'id. Kilahuma, kedua-duanya, iaitu Abu Bakar dan Abu Sa'id, daripada Abu Khalid. Okey, kata ini Imam Muslim, dia kata guru dia daripada Abu Bakar dan Abu Sa'id. Okey, ni kilahuma, kedua-dua guru dia, maksudnya dua-dua Abu Bakar dan Abu Sa'id ni, daripada Abu Khalid. Okey, so daripada lafaz ni jelas kita tengok bahawa guru, maksudnya hadis yang sama tetapi datang daripada 2 guru yang berbeza, tetapi dua-dua guru yang berbeza ini ambil daripada satu guru. Maksudnya dia adalah hadis yang sama, cuma Imam Muslim dengar hadis ni daripada 2 guru ataupun maybe lebih, dan sometimes dalam Imam Muslim lebih lagi daripada tu. Okey, now hadis yang dia nak riwayat lepas daripada ni, lepas daripada Abu Khalid ni, sanad-sanad dia an siapa, anil A'mash, okay, ni kan, sampai pada Nabi. Dan lafaz hadis tu, lafaz apa? Lafaz ni lafaz Abu Bakar ke? Lafaz Abu Sa'id? Kat sini dia kata, sebab tu kita boleh sebutkan dulu sanad yang kita kata kita nak dengar hadis yang sama ni, dan kemudian bila kita nak sebut lafaz, kita pilih salah satu lafaz. Dan dalam kes ni Imam Muslim pilih lafaz Abu Bakar. Sebab tu dia kata kilahuma an Abi Khalid qala Abu Bakar. So dia bagi tahu guru aku Abu Bakar ni berkata haddatsana Abu Khalid. So dia pilih apa yang Abu Khalid sampaikan, haddatsana Abu Khalid anil A'mash, sampai kepada Nabi dan disebut lafaz dia. Dia tak sebut lafaz Abu Sa'id. Mungkin Abu Sa'id, dia Abu Bakar disebut haddatsana daripada Abu Khalid. Mungkin Abu Sa'id an Abi Khalid, bukan haddatsana. So that's why mungkin Imam Muslim
dia pilih Abu Bakar sebab Abu Bakar yang lebih clear disebut haddathana. So dia ambil macam tu. So kalau kita ada, dia nak bagi tahu kalau kita ada perbezaan hadis yang berbeza tetapi datang daripada guru yang berbeza, pilih salah satu lafaz dan jelaskan dalam sanad kita. Sebagai contoh, kalau contoh mudah sekarang, kita tulis satu posting, ada satu berita keluar dekat Astro Awani, keluar dekat Harian Metro, berita yang sama pasal kes pembunuhan sekian-sekian, dan kita pula nak sampaikan apa yang let's say penjenayah tu cakap ataupun suspek tu cakap. Mungkin kita tengok dekat Harian Metro dia macam kurang sikit, dia potong sikit. Mungkin kita tengok dekat Astro Awani dia panjang sikit. Dan dalam ulasan yang kita nak buat, kita nak ulasan yang panjang. So kita nak ambil Astro Awani. So kita sebut berita ini telah dilaporkan oleh Harian Metro dan juga Astro Awani. Tetapi dalam Astro Awani suspek ini berkata, so kita pilih lafaz tu dan kita sebut walaupun dia dua-dua berita yang sama, tetapi kita pilih Astro Awani because of certain factors. Macam itulah lebih kurang dalam hadis. Boleh faham? Okey. Baik 516 dan 517. Wa in rawa anhum kitaban qubila bi aslin wahidin yubinu ihtamala jawazahu wa man'ahu wa fussila mukhtalifun bi mustaqillin wa bila. Kalau sama juga, ni kes dia sama macam sanad, tapi dia nak bagi tahu tentang kalau kita riwayat daripada kitab yang berbeza, tetapi kitab yang berbeza ni dia mempunyai naskah yang sama, maka kat sini pun dia kata kita boleh pilih dan tengok kepada jalan hadis, dan kita pilih salah satu naskah yang kita riwayat. Maksudnya sama macam kes sanad ni, cuma dalam kes ni dia nak cerita tentang naskah-naskah ataupun kalau kita jumpa buku yang berbeza, kita ada yang berbeza, yang mana satu kita nak pilih, kita boleh jelaskan, tapi kemudian kita sebut dalam salah satu riwayat. Okey. Jadi inilah insya-Allah sebahagian daripada sifat riwayatul hadis yang kita bincangkan pada malam ini. Dan insya-Allah kita sambung lagi pada minggu yang akan datang, dan kita akan cuba habiskan sifat riwayatul hadis ini pada minggu hadapan, sebelum kita pergi kepada bab yang baru yang okey sikit, yang berkaitan dengan adab al-muhaddis. Adab muhaddis ni dia lebih ringan sikit daripada bab-bab riwayat-riwayat ni lah. So hopefully semua boleh dapatlah sikit-sikit gambaran-gambaran, bentuk-bentuk macam mana apa yang anda cuba sebutkan hari ni only dari sudut rumusannya. Sebab kalau kita nak bicarakan secara perinci, secara panjang khilaf-khilaf ulama, siapa yang duk bangkang, siapa yang duk setuju, apa reason, so everybody, dia akan jadi complicated dan akan jadi, semua akan jadi pening. But kalau pelajar tu seorang pelajar yang takhasus dalam bidang hadis, mungkinlah kita akan bincangkan bab-bab ni supaya pelajar tu boleh berfikir lebih dalam sikit. Tapi kita cuba nak bagi yang rumusan supaya orang boleh nampak sekali lalu lebih kurang. Begitulah proses-proses hadis secara mudahnya lah. Wallahu a'lam. Ada apa-apa nak cadang? Dia bukan nak suruh soal, nak suruh cadang. Ada? Okey. Riwayat mana? Hadis. Riwayat Al-Quran dari sudut qiraat dan sebagainya dia lebih mudah sebab syarat dia ketat, dan syarat dia biasanya qiraat yang mutawatir, dan so dia based on kepada benda-benda tu. Cuma mungkin dia akan ada dari sudut sebab perbezaan ni famous
Cuma some ulama dia nak memahami apa itu yang kata Al-Quran unzila ala sab'ati ahruf. Al-Quran itu diturunkan dalam satu huruf, dan nak bincangkan tentang 7 huruf ni pun ada perbahasan yang panjang apa maksud 7 huruf dan apa yang dimaksudkan. So daripada situ is cukup dari segi kesabitan sanad yang dia ada, yang dia dibaca. Sebab Al-Quran ni dia lain sikit daripada hadis. Sebab Al-Quran ni is orang riwayat daripada awal secara musyafahah, daripada dulu di mana-mana pun secara tempat. Hanya yang akan membezakan dari sudut bacaan. Dia nak sabitkan dari sudut qiraat tu sahaja. Tetapi tak ada qiraat yang dari sudut yang terlampau dia ada efek besar macam hadis. Yang dalam hadis ni efek dia sampai mungkin ada yang panjang, tiba-tiba ada yang pendek. Tiba-tiba kalimah tu berubah secara total. Tapi Al-Quran ni dia lebih ringan kat situ, dan tak too complicated dari bab tu. So dari situ alhamdulillah, sebab tu Al-Quran ni masya-Allah antara hikmah dia, satu mukjizat yang Allah memang nak jaga begitu. Hadis ni Allah bagi kita sikit untuk nak berusaha sikit untuk nak jaga wahyu yang kedua ni, supaya dia jadi ujian lah kepada manusia, sama ada manusia ni dia nak ingkar dalam bab untuk nak mentaati Rasulullah, iaitu sumber kita hadis, ataupun tak. So kita kena belajar untuk nak tahu. So dalam Quran jarang kita dengar someone nak petikaikan dari sudut kesahihan Al-Quran. Kalau ada pun perbincangan ni normally bersama dengan ahli-ahli qiraat, ahli-ahli ilmuwan dalam Quran sahaja. Orang liberal ke apa, normally dia tak masuk sangat dalam bab-bab ni, kecuali dia akan takwil ataupun dia akan main dari sudut makna. Tapi dalam hadis perbahasan dia panas. Ni kata sahih, ni kata dhaif, ni kata ni, until now. So sometimes is bagi orang awam, dia pun tak tahu macam mana nak ni pun syekh power juga ni, dia kata sahih. Syekh ni pun power juga, tiba-tiba dia kata dhaif. So itulah hadis. Sya'an dia, sebab tu ilmu hadis ni diorang kata adalah ilmu rijal. Ni adalah ilmu rijal ni, terjemah literal dia lelaki lah. Ni maksud dia nak kata ni adalah satu ilmu yang sukar, yang only orang-orang yang warrior ni sahaja yang boleh berenang-renang dengan lautan hadis. But if kalaulah kata ada peluang, saya suka kalau kata kita banyak bergelumang dengan Quran. Quran ni satu ilmu yang very menenangkan. Siapa-siapa pun yang belajar ni, dia akan rasa impact dia dari sudut syakhsiah dia. Sebab Quran ni satu ilmu yang alhamdulillah, ilmu yang peaceful. Dan seronok kalau kita belajar ilmu Quran ni, dia hanya membawa ketenangan. Dia tak kontroversial macam ilmu-ilmu fiqh ataupun ilmu-ilmu hadis. Kita dalam ilmu hadis ni, kita nak kena selalu sebut dia ni mubtadi', dia ni kadzab, dia ni pendusta, dia ni dajjal dan sebagainya kan. Jadi macam berat sikit. Dalam hadis, dalam fiqh, kita nak kena sebut halal dan haram, halal haram, isi stuff juga. Quran ni satu ilmu yang very menenangkan. InsyaAllah dia adalah satu hablullahil matin, satu benda yang kita boleh pegang. Dan siapa yang berpegang dengan Al-Quran, insyaAllah dia akan selamat. But of course Al-Quran tu tak boleh dipisahkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang takhasus dia dalam Quran, normally kita akan tengok dalam perwatakan ni dia akan lebih cool. Dia akan calm. Orang ni jenis yang lembut, yang baik. Kalau kita tengok orang hadis ni, dia akan lebih brutal sikit. Tak semua, tapi ada. Dia begitulah. So itu nature, tabiat dia. Bagi orang yang dalam bidang usul, dia suka. Kalau kita tengok orang yang suka menyentuh tentang pemikiran, suka kritik itu dan ini, sebab itu nature kepada bidang tu. So kita boleh faham lah, pengajian ni dia boleh memberi impact kepada syakhsiah seseorang. Wallahu a'lam.
Okey, itu lagi bab yang ulama juga berkhilaf. Ada sebahagian ulama macam Al-Hafidh Ibn Hajar, di antara yang cuba nak menolaklah hadis-hadis palsu dalam Musnad Ahmad. Overall apa yang dikritik wujudnya hadis palsu dalam Musnad Ahmad cuba dikritik ataupun di-cleankan oleh Ibn Hajar dalam kitab dia Al-Qaulul Musaddad. Dan ada juga beberapa juhud daripada ulama yang lain yang cuba nak menjawab balik hadis-hadis palsu yang disebut oleh Ibnul Jauzi rahimahullah, hadis-hadis palsu yang ada dalam Musnad Ahmad, which is apa yang disabitkan, dikatakan itu sebagai palsu barangkali hanya dhaif ataupun tidak sabit kepalsuannya. So overall hadis-hadis dalam Musnad Ahmad ni kita boleh kata selamat. Dan nak compare 30,000 hadis dengan mungkin 4 hadis yang dipertikaikan dari sudutnya, masih lagi beberapa, baru 0.berapa% sahaja dalam kandungan Musnad Ahmad. Siapa yang nak cuba hafal hadis, hafallah Musnad Ahmad. Bila hafal Musnad Ahmad, insya-Allah dia dah menghafal kebanyakan hadis. Kebanyakan hadis ada dalam Musnad Ahmad. So it's good untuk nak hafal hadis-hadis dalam Musnad Ahmad. Siapa yang memahami, okey khalas, tak payahlah nak hafal Sunan Sittah lah, cukup Musnad Ahmad dah memadai, kitab yang besar lah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Okay. So insyaAllah kalau tak ada, kita bertemu lagi dalam minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.